Bersama dengan saya adalah Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junaid Syed Junid, pakar ekonomi polisi dan pengurusan kesihatan. Prof, terima kasih kerana sudi bersama dengan Niaga Awani. Sejauh mana kita boleh memahami data ini dan bimbang semakin kurang terhadap COVID-19, tetapi isu sosioekonomi pula kembali memuncak, pandangan Prof? Ya, terima kasih saudara Haris. Tadi saudara Haris telah memberikan rumusan dan juga komen. Kita melihat kepada pola yang dijadikan sampel kajian di Malaysia dan juga secara global. Pertama sekali kita lihat ada perbezaan yang jelas. Di Malaysia kita masalah utama yang diluahkan oleh responden adalah berkaitan dengan rasuah. 53% daripada responden tadi mempunyai kerisauan tentang rasuah, dan ini tidak timbul di dalam peringkat global, di mana di peringkat global kita lihat perkara utama yang dilihat adalah dari segi inflasi. Mungkin di peringkat global fokus yang dilakukan oleh responden adalah keadaan yang berlaku di antara peperangan Ukraine dan juga Rusia, yang mana memberi kesan yang negatif dari segi bekalan makanan dan sebagainya. Tetapi di Malaysia kita lihat pertama sekali ada rasuah. Ini perlu kita tangani dengan betul-betul supaya rakyat mempunyai kepercayaan untuk terus menyokong kerajaan pada masa sekarang. Jadi kalau sekiranya kita tidak mengambil langkah yang jelas, mengambil tindakan yang boleh meningkatkan kepercayaan daripada ahli masyarakat dan juga kepercayaan daripada investor yang masuk. Kita lihat beberapa minggu ini kita lihat investor kebanyakan lari ke negara lain. Kita lihat mereka lari ke Indonesia misalnya, ke Vietnam misalnya, di mana negara ini mempunyai kawalan yang lebih ketat dari segi rasuah. Yang keduanya kita lihat perkara yang COVID-19 masih lagi berada di tahap yang ketiga, 31% kebimbangan daripada ahli masyarakat. Jadi walaupun di peringkat global ini tidak lagi menjadi perkara utama. Jadi saya rasa ini merupakan satu mesej yang baik kepada kerajaan, kepada Malaysia, kerana masyarakat kita walaupun kita mungkin masuk ke arah fasa endemik sekarang ini, masyarakat kita masih lagi khawatir tentang kepentingan berkaitan dengan COVID-19. Dan saya rasa ini menunjukkan bahawa apa yang kita lakukan di peringkat Kementerian Kesihatan dan juga rakan-rakan kesihatan awam yang lain memberikan kesan yang baik. Yang keduanya, kalau kita lihat dari segi faktor yang kedua di Malaysia yang menjadi kebimbangan adalah dari segi pengangguran. Ini merupakan satu perkara penting. Mungkin ada kaitan rapat dengan hutang negara. Kalau kita lihat dalam tahun 2021, hutang negara kita mencecah 1.02 trilion, iaitu hampir 67% daripada KDNK. Ini merupakan bilangan yang besar, dan salah satu sebabnya adalah pertama disebabkan oleh kita mempunyai kos operasi yang terlalu tinggi, yang ini tidak akan menarik investor. Yang keduanya, keadaan ini berlaku disebabkan kita mempunyai masalah-masalah lain. Misalnya kita mempunyai kadar kos operasi yang terlalu tinggi disebabkan oleh bilangan ahli politik yang dilantik sebagai menteri, salah satu daripada bilangan yang tertinggi di dunia. Ini membazir dari segi kewangan. Semua ini merupakan perkara yang penting yang harus kita ambil tahu, dan kita harus menyelesaikan perkara-perkara ini dengan lebih tuntas supaya kita dapat memperbaiki keadaan ekonomi negara kita. Prof, nampaknya antara data yang dikongsikan adalah berkenaan dengan keselesaan perbelanjaan rakyat yang dilihat semakin meningkat di sebalik inflasi yang mereka bimbangi sendiri. Adakah ini dilihat sesuatu yang baik dalam proses pemulihan ekonomi fasa peralihan ke endemik ini? Untuk short term atau langkah dalam masa jangka pendek, ini merupakan suatu perkara yang baik, bermakna rakyat kita mula melakukan perbelanjaan dan sebagainya. Ini perlu untuk merancakkan kembali ekonomi. Tetapi kita harus ingat bahawa apa yang berlaku sekarang adalah kadar inflasi yang akan meningkat. Kita lihat bekalan makanan dan sebagainya, harga ayam yang meningkat dan sebagainya. Ini akan ke satu tahap di mana keadaan ini tidak akan lagi menjadi satu perkara yang mana rakyat boleh membelanjakan dengan mudah, kerana pendapatan mereka akan terjejas. Apa yang boleh dibeli 2-3 bulan yang lepas, mungkin pada masa 6 bulan yang akan datang tadi, amount yang boleh kita spend dan pulangannya itu jauh lebih rendah disebabkan oleh kadar inflasi. Ini akan mengganggu ekonomi kita dan akan memberikan kesan secara jangka panjang. Jadi secara ringkasnya,
short term atau langkah jangka pendek ini merupakan satu perkara yang baik, tetapi apakah kita boleh sustain perkara ini untuk long term, ini harus kita lihat dengan lebih terperinci. Prof, akhir sekali, tak kala kita melihat bahawa COVID-19 ataupun kebimbangan rakyat terhadap COVID-19 ini semakin menurun, adakah pakar-pakar kesihatan juga boleh dikatakan bimbang ataupun ini menunjukkan bahawa kesiapsiagaan rakyat mendepani kawalan kendiri itu, mendepani virus COVID-19 itu semakin kuat dalam diri mereka? Pandangan Prof. Ya, saya rasa kita mempunyai infrastruktur kesihatan yang baik dan juga kerajaan, terutama Kementerian Kesihatan dan rakan-rakannya telah memberikan tumpuan yang begitu khusus, yang begitu efektif dibandingkan dengan banyak negara-negara membangun yang lain. Ini merupakan satu perkara yang baik dan kita rasa ini perlu kita teruskan. Salah satu daripada pencapaian utama kita adalah kita berjaya mendapatkan liputan vaksin yang tinggi. Ini menyebabkan bilangan kes sekarang ni menurun begitu drastik sekali. Dan rakyat percaya dengan apa yang kita lakukan dan saya rasa ini merupakan satu daripada contoh yang boleh kita lakukan untuk menangani masalah-masalah kesihatan yang lain. Misalnya sekarang kita bergelut pula dengan monkeypox dan sebagainya. Tapi pengalaman kita COVID-19 ini suatu yang baik yang harus kita pertahankan.